like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu tajuk 3.2 kadar denyutan nadi. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey semua, jom kita selawat. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak mengenal pasti titik nadi pada badan. Yang kedua, kita nak menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Cuba tengok gambar ni. Doktor ni tengah buat apa ni? Kan? Pernah tak tengok doktor cek nadi pesakit? Kenapa doktor cek Kenapa doktor cek nadi pesakit Ada apa dengan nadi pesakit? Sebenarnya nadi ni, kadar denyutan nadi ni adalah merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kadar risiko individu untuk mendapat penyakit kronik. Maknanya dia boleh nampak kita ada penyakit kronik melalui kita punya kadar denyutan nadi saja. Power kan? Ni gambar apa? Gambar apa ni? Ya, ni adalah gambar jantung. Jantung kita. Jantung dia. Kan? Tapi soalan cikgu, apakah maksud kadar denyutan nadi? Apa kaitan nadi dengan jantung ni sebenarnya? Sebenarnya, kadar denyutan nadi adalah pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Maknanya dia sekali degup tu, dalam masa 1 minit tu, berapa kali dia berdegup. Itulah kadar denyutan nadi. Alright, so cara nak check dia, awak ambil 2 jari awak letak dekat tangan. Contoh kan, dekat tempat yang awak rasa nadi. Lepas tu awak kira berapa nadi awak selama 1 minit. Jom kita tengok. Okey, terdapat beberapa tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. Tempat-tempat ni kita panggil sebagai titik nadi. Sebelum kita nak kira kadar denyutan nadi tadi, kita kenalah tahu dekat mana titik nadi. Dekat mana yang kita boleh rasa yang denyutan nadi tu kan? Dekat mana? So, selain daripada pergelangan tangan, sebenarnya ada banyak lagi tempat yang ada titik nadi. Dekat sini kita boleh nampak ada 8 tempat yang boleh kita rasa titik nadi. Yang pertama dekat leher. Yang kedua dekat pergelangan tangan. Ketiga dekat belakang lutut. Kan? Keempat adalah kat kaki. Kelima atas kaki. Keenam kat belah paha kot yang tu. Lepas tu dekat siku awak. Lepas tu dekat kepala. Tapi sebenarnya mana datang titik nadi ni kan? Okey, kalau awak
tahu kan, tadi kan cikgu ada tunjuk gambar jantung kan. Jantung bila berdegup, dia sebenarnya ada kaitan tau dengan nadi kita ni. So, bila kita tahu kan apa function jantung? Ingat tak function jantung? Ya, jantung function dia adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Okey, dia pump darah, darah pergi seluruh badan. Dia pump darah ke seluruh badan. So, bila darah tu kan jantung pump darah kan. So, bila darah tu, dia masih lalu salur darah untuk pergi ke tempat-tempat yang dia nak pergi tu kan. So, bila darah tu lalu, dinding salur darah ni akan mengecut dan mengendur semasa darah tu lalu. Alright, so ada kawasan yang ataupun ada salur darah yang dia ni kedudukan dia sangat dekat dengan kulit. Kan? So, itulah kita panggil titik nadi. Maknanya bila salur darah tu sangat dekat dengan kulit, kita boleh rasa, itulah nama dia titik nadi. Alright, inilah kaitan titik nadi dengan jantung berdegup. Alright, senang kan? Okey, sekarang cuba awak duduk rehat. Duduk rehat. Duduk sandar. Uish, ada pula Mama handsome kan. Oh, berdegup terus jantung. So, cuba kita duduk rehat macam dia. Lepas tu, jom kita kira berapa bacaan nadi awak selama 15 saat. Okey, dah ready. Awak letak dua jari awak dekat pergelangan tangan awak tadi. Rasa tak nadi? Okey, rasa tak? Okey, dah jumpa? Okey, kalau dah jumpa, kita nak kira ni. Cikgu start Kita nak kira selama 15 saat. Okey, ready, kira. 15 lah. Alright, dah 15 saat. So, yang awak kira tadi, awak darab 4. Kan, awak darab 4. Kenapa cikgu darab 4 sebenarnya? Cikgu ambil masa 15 saat je. Sebab bila kita darab 4, jadi 60 saat. So, maknanya tak payahlah nak tunggu sampai 60 saat kan. Bijak kan cikgu kan. So, kita kira. Contoh tadi awak dapat berapa? 19. Kita kira Kalau 19, contoh 19 darab 4, awak akan dapat 76. 76. Ya, normal. So, maknanya kalau tengok kadar rentan nadi awak adalah normal. Okey, cuba awak kira macam ikut tadi kan. Awak try darab 15, sebab kalau 15 saat, darab 4 dah bersamaan dengan 60 saat. So, awak kira berapa awak dapat tadi. Awak darab 4. So, awak tengok berapa bilangan nadi per minit awak. So, kalau awak kira, awak darab 4, awak punya bacaan kurang daripada 40, maknanya awak ni tak sihat. Alright. Tapi kalau awak darab 4, bacaan awak 40 hingga 60, awak ni atlet. Maknanya jantung awak ni power. Kalau awak punya nadi darab 4 tadi, awak punya bacaan 60 hingga 100, maknanya awak normal macam cikgu. Kalau awak atas 100, denyutan nadi awak atas 100, bahaya. Bahaya sis, bahaya. Senang kan? Okey, kita dah kira kadar denyutan nadi tadi. Tapi kita nak tahu juga apakah faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi kita ni. Sebenarnya ada 4 faktor tau. So, kita tengok dekat faktor yang pertama adalah jantina. Kita ada jantina lelaki dengan perempuan. Awak rasa bila dua-dua berlari dalam masa 10 minit, kan, 100 meter, tak ada 100 meter, 500 meter, awak rasa yang mana kadar denyutan nadi dia lebih tinggi? Lelaki ke perempuan? Awak rasa mana satu? Ya, jawapan dia adalah ya, betul, perempuan. Kenapa perempuan, cikgu? Kerana saiz jantung perempuan ni lebih kecil. So, dia akan berdegup dengan lebih banyak. Senang kan? Okey, kita pergi faktor yang kedua, iaitu faktor umur. Kita ada kanak-kanak, kita ada remaja dan kita ada orang tua. Awak rasa yang mana yang kadar denyutan nadi dia lebih tinggi? Senang kan? Ya, jawapannya adalah kanak-kanak. Cikgu, kenapa kanak-kanak? Kerana kanak-kanak mempunyai kadar metabolisme yang lebih tinggi. Manakala orang tua pula, jantung dia mengalami penuaan. So, dia tak boleh berdegup macam biasa. Dia akan lebih slow-mo. Kan? Itu adalah orang tua. Alright, so jawapan dia adalah kanak-kanak. Kita pergi yang ketiga, iaitu aktiviti fizikal. Okey, untuk aktiviti fizikal, pada waktu rehat ke, pada waktu orang berjalan ke, pada waktu orang berlari, yang mana yang kadar denyutan nadi lebih tinggi?
Ni adalah aktiviti yang you boleh buat dekat sekolah. Sebenarnya ada dalam buku teks awak. Macam ni cikgu selalu suruh student cikgu mula jalan. Lepas tu lari kat padang kan. Best kan suruh lari. Tapi cikgu tak lari. Cikgu jaga tepi je. Macam mana nak kurus kan? So awak rasa antara tiga-tiga aktiviti ni yang mana yang kadar denyutan nadi lebih tinggi? Jawapannya adalah yang berlari. Kenapa? Kerana bila kita berlari, sebenarnya otot-otot kita ni perlu oksigen. So, jantung ni dia akan pump dengan lebih cepat supaya oksigen tu boleh sampai ke seluruh badan. Faham? Senang kan? Okey, kita pergi faktor yang terakhir iaitu faktor tahap kecergasan. Kita ada atlet dengan orang biasa. Awak rasa kalau berlari, kan jarak yang sama, awak rasa yang mana kadar denyutan nadi dia lebih tinggi? Jawapan dia adalah orang biasa. Kan? Kenapa orang biasa? Sebab atlet ni jantung dia lebih kuat. So, dia punya kadar denyutan nadi dia lebih rendah. Alright, so senang kan? Kita ada 4 faktor je yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. So, kalau macam cikgu, perempuan. Dah lah perempuan, rehat pula. Orang biasa pula. Sekian, terima kasih. Okey, cikgu nak share kajian yang dibuat oleh Cornelissen pada tahun 2009 telah mendapati bahawa mereka yang bersenam selama 1 jam sehari dengan kadar intensiti tinggi mampu merendahkan kadar denyutan tersebut dengan efektif. Tadi kan kita tengok kalau kadar denyutan nadi 40-60 kan tu jantung atlet. Maknanya power lah. Power kan? Boleh tak korang buat sejam sehari? Jom kita baca Quran sejam sehari. Deal tak deal? On tak on? Bab 3.2 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Soalan pertama, apakah maksud kadar denyutan nadi? Tadi kan kita belajar. Soalan kedua, tandakan right pada cara mencari nadi dengan betul. Okey, yang pertama, alamat terkeluar pula. Yes, jawapan dia adalah kadar denyutan nadi ialah pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Sebab tu tadi cikgu darab 15 kan? 15 darab 4 jadi 60. 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Maknanya kita kena tengok juga nadi kita selama 1 minit. Per minit. Faham So, soalan nombor 2. Yang manakah cara nak cari nadi yang betul? First dekat siku. Kedua dekat lutut. Ketiga dekat lengan. Awak rasa yang mana satu betul? Jawapan dia adalah pada siku. Senang kan? Tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Rozana sedang hamil. Pada pandangan anda, adakah wajar kadar denyutan nadi Rozana sama dengan perempuan yang tak hamil? Tu Rozana. So, adakah wajar kadar denyutan nadi Rozana? Ya Allah, saya selusang lagi baca ni. Pada pandangan anda, adakah wajar kadar denyutan nadi Rozana sama dengan perempuan yang tak hamil? Wajar kan? Awak rasa sama ke tak sama? Mestilah tak sama kan? Sebab wanita hamil mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi kerana jantung dia perlu pam darah yang dengan lebih banyak supaya dapat bekalkan oksigen dan nutrien yang mencukupi kepada fetus iaitu baby dia. Alright? So dia perlulah pam kan? Supaya oksigen tu sampai kat baby dia. Senang kan? Senang. Okey, kita pergi soalan nombor 4 iaitu soalan terakhir. Soalan nombor 4. Pada satu hari, Azril telah mengambil bacaan denyutan nadi dia. Okey, lepas tu selepas berlari di taman berdekatan rumahnya, Azril ambil lagi sekali bacaan nadi dia. Pada pendapat anda, adakah bacaan nadi yang diambil sama? Itulah Azril. Azril, saya tanya dia sama ke tak? So, rasa sama ke tak waktu dia ambil waktu keadaan rehat dengan selepas dia berlari? Mestilah tak sama. Sebab apa? Sebab kadar denyutan nadi akan menjadi lebih tinggi selepas dia melakukan aktiviti fizikal. Sebab apa? Sebab jantung ni dia perlu pam darah dengan lebih kuat untuk membekalkan lebih banyak oksigen kepada badan. Kan? Sebab otot-otot ni perlukan oksigen. Bila otot tak cukup oksigen, tu yang jadi macam lemah, macam nak pengsan semua tu kan, sebab otot tak cukup oksigen. Alright, so jantung kena pump darah dengan lebih kuat lah. Kan? So senang kan tajuk kadar denyutan nadi ni. So cikgu harap sebab bab ni pun dah habis. Bukan bab ni, tajuk ni dah habis. So cikgu harap you faham tajuk yang cikgu ajar ni. You boleh jawab soalan dengan
dengan betul. So, itu saja untuk tajuk 3.2. Jomlah like dan subscribe channel Cikgu Azhar Zakia binti Mat Saleh untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 4 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.